أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada semua penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Petikan ayat yang saya baca daripada surah Al-Furqan ayat 69. Ada sedikit kena-mengena dengan pengajian tajwid pada hari ini. Kalau kita lihat akan terjemahannya akan digandakan bagi orang-orang yang kufur itu atau melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam ayat sebelumnya. Digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat dan ia pula akan terus kekal dalam azab itu dengan penuh kehinaan. Moga-moga kita tidak menjejaki atau mengikut keadaan golongan-golongan yang kufur ingkar ini. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Kau hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, Kau matikanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan orang-orang yang abrar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa kami kecuali-Mu ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah, selamatkanlah kami di mana saja kami berada ya Allah. Bila kesihatan kepada kami, bila ruang dan kesempatan waktu kepada kami ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami semua ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami semua ya Allah daripada sifat munafik ya Allah. Ya Allah, daripada amalan-amalan yang riak ya Allah, daripada lidah-lidah yang dusta ya Allah. Ya Allah, daripada pandangan-pandangan yang khianat ya Allah. Selamatkanlah kami semua ya Allah. Berikan keberkatan waktu, keberkatan umur kami ya Allah untuk kami menguruskannya dengan ilmu dan amal yang salih. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jom kita saksikan apakah sinopsis ringkasan pada halaman ini. Bermula daripada ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-59, kita akan melihat kepada penjelasan Al-Quran, tugas para rasul yang membawa risalah, kezaliman orang yang tidak mahu beriman dan sebab ditundanya azab hingga waktu yang telah ditentukan sehingga ayat 59, dan kemudian kita akan berkenalan memulakan kisah ketiga ya. Kita sudah lihat kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga tentang cabaran ilmu di akhir zaman ini, bagaimana kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam pada ayat 60 hingga 61. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر
أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله Lihat dahulu resolusi pada halaman 300, iaitu yang pertama, hargai pengajaran dan isi kandungan Al-Quran serta elakkan daripada banyak berbalah ataupun memberi komentar yang tidak melambangkan kerendahan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bertangguh untuk menyambut hidayah. Dalam kehidupan kita ada peluang untuk mendapat hidayah, belajar Quran, cepat-cepat kita
kita rebut peluang tersebut. Dan yang ketiga, manfaatkan peluang umur yang Allah bekalkan kepada kita untuk sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah la ilaha illallah. Kita saksikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan hari ini pada halaman yang ke-300 adalah sarrafa, menjelaskan ataupun berpaling. 30 kali disebut di dalam Al-Quran, di mana perkataan ini membawa maksud Al-Quran ini dalam masa ia menjelaskan, ia juga memalingkan orang-orang yang membawa kebatilan dengan pelbagai sudut. Dengan pelbagai sudut, setiap ayat Al-Quran ini adalah nur dan ia akan melenyapkan kegelapan-kegelapan zulumat yang ada di dalam kehidupan. Sebabnya kalau kita ada sebarang persoalan yang kritikal, kita baca Quran, sepatutnya Quran akan melenyapkan segala hujah-hujah itu, bukannya makin kita berjidal, bukannya makin berbalah, sehingga kan kebenaran itu sirna ataupun hancur, akhirnya kita tak dapat apa-apa. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Tajwid sikit hari ini kita dah membicarakan tentang maksilah. Kita dah faham dah apa itu maksilah. Maksilah ada hak dhamir ataupun hak juga disebut sebagai hak kinayah, berada di antara dua huruf yang berbaris. Maknanya sebelum hak itu berbaris dan selepas hak itu pun berbaris. Maka maksilah dibagi pada dua, qasirah dan juga tawilah. Qasirah tu merujuk pada bacaan dua harakat. Qasirah sekiranya selepas hak dhamir itu ataupun hak kata ganti nama itu, selepas hak itu tidak terdapat hamzah, maka dibaca dua harakat. Mana selain pada hamzah. Adapun selepas hak dhamir itu, kalaulah ada hamzah ataupun sebut hamzah qata', maka dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat, disebut sebagai maksilah tawilah. Itu saja gambaran mudahnya maksilah. Namun pada hari ini kita nak bicarakan tentang perkara yang kata apa, mukhalifah, yang bercanggah dengan kaedah tadi tu. Maksilah mestilah ada hak dhamir berada di antara dua huruf yang berbaris, sebelum hak tu berbaris, selepas hak tu berbaris. Namun ada beberapa imam kita, Imam Hafs an Asim, membaca bercanggah dengan kaedahnya. Contoh dalam ayat 69 surah Al-Furqan yang saya bacakan sebentar tadi. Imam Hafs menyertai bacaan Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir ni memang terkenal ataupun bacaan mengikut riwayat tu, ha itu disilahkan pada banyak keadaan. Maka imam kita, bacaan kita juga, ingat bacaan kita juga menyertai bacaan Imam Ibn Kathir pada ayat 69 surah Al-Furqan, iaitu membaca dengan kadar dua harakat. Mensilahkanlah, memanjangkan hak itu dengan dua harakat. Contoh pada surah Al-Furqan muka surat 366, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana wa yakhlud fihi muhana. Perhatikan pada kalimah ataupun huruf hak pada kalimah fihi, hak yang berbaris di bawah itu. Kalau ikut kaedah fihi itu, sebelum hak itu ada ya yang mati. Sedangkan kaedah Imam Hafs ataupun kaedah kita baca itu, sebelumnya mesti berbaris. Di sini sebelumnya ya yang mati. Seperti kita baca surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Kita tak panjang kat situ, tak panjang. Fihi huda kita baca pendek. Sebab ya mati. Tetapi di sini walaupun ya mati, kita baca panjang. Baca dua harakat mengikut Imam Hafs. Walaupun macam mana pun dalam Quran dah diletak dah tanda ya kecil selepas hak itu, menandakan bacaan itu tetap dipanjangkan dua harakat. Ini pengecualian daripada kaedah dah. Allah